bagi hati, yang mana kita akan membahaskan pada bab yang keempat. Pada bab yang keempat, pada menyatakan sabar. Pada menyatakan sabar. Seperti mana kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya, dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in, bermula hakikat sabar itu tetap yang membangkitkan akan agama pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu nafsu jadi intahi, maksudnya nafsu intahi itu yang berakhir lah dalam bahasa Arab itu, kerana keinginan nafsu, kerana manusia padanya dua puak tentera yang berlawanan. Keduanya, yang pertamanya apa? Yang pertamanya akal yang segala yang membangkitkannya. Yang keduanya syahwat dan segala yang menyerunya. Jadi dua perkara ini, bermulanya hakikat sabar itu, kata Imam Ghazali ini, dia melawan dua perkara ini. Yang pertamanya pada akal, yang keduanya pada nafsu. Jadi akal ini dia yang merencanakan akan perbuatan-perbuatannya itu. Nafsu itu keinginan, keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi sekiranya akal dan nafsu ini, dia bersatu dua ini dalam melakukan perkara yang mana bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka kenalah kita ni bersabar. Kalau berjaya bersabar menghadapi dua tentera ini, maka insya-Allah akan menanglah jiwanya itu. Maka jika menang yang menyeru agama, niscaya telah hasil pangkat sabar. Makanya kalau dia menang lah, melawan dua ni. Dan bermula sabar itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Maksudnya setiap orang wajib kena ada sifat sabar. Sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib, ataupun sabar atas meninggalkan maksiat, atau sabar atas bala. Jadi bersabar di atas melakukan ketaatan itu kita fahamlah. Bila mana Allah Ta'ala menyuruh kita lah dalam rukun Islam itu, iaitu dengan kita mengucapkan syahadah, melakukan solat, puasa, kemudian membayar zakat, buat haji semua tu, maka dah kita menjalani perintah Allah ni dengan penuh kesabaran. Dan juga yang ini untuk sabar dalam menjalani ketaatan ini, ramai yang berjaya. Sebab dia tahu bahawasanya dia ini hamba Allah Ta'ala, maka dia tak boleh nak melawan, ataupun dia tak boleh nak tinggalkan perintah. Dia wajib buat, sebab benda wajib. Yang keduanya, sabar atas meninggalkan maksiat. Ini kadang-kadang manusia dia gagal untuk meninggalkan maksiat. Maksiat tu apa? Jangan kita fikir dia sebut maksiat itu hanya dosa-dosa besar je lah. Berjudi, bunuh orang, itu memang tak sembang lah tu. Maksiat yang biasa kita buat kadang-kadang secara tak sedar, ialah maksiat lidah, mengata ke orang. Maksiat hati, sangka buruk kat orang. Jadi ini yang susah nak tinggal ni. Siapa-siapa pun dia ada. Ataupun sabar atas bala, atas ujian Allah.
Ada orang bila mana dia setakat ujian sikit-sikit lagi dia boleh tahan lagi. Kan, tapi bila datang ujian yang besar bagi dia, dah sampai peringkat dah macam ni, takkan nak sabar lagi kan? Ya. Jadi inilah berlaku pada permulaan dakwah Nabi SAW. Ya, dakwah Nabi SAW bermula yang ini. Pada tahun ketiga yang pertama, bila mana dakwah Rasulullah Ta'ala diperintahkan supaya berdakwah secara terang-terangan, pada ketika itulah Islam mula menerima tentangan. Ada yang ditangkap, yang dibunuh, yang diseret atas bara api, para sahabat ni. Ada yang diseksa sehingga gila, yang mati. Ya. Jadi sahabat pun, para sahabat jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kita ni teruk dah ni. Teruk dah, betul lah teruk kan. Dia kena tangkap, kena seksa. Yang buat tu bukan orang lain, bangsa sendiri pula tu. Bangsa Arab lah. Kan? Dah lah bangsa Arab, satu keturunan lah tu, Bani Hashim. Kan? Jadinya minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan Nabi. Engkau minta lah pada Allah, supaya Allah Ta'ala turunkan bantuannya kepada kita. Ni dah ada yang mati ni. Ada yang kena seksa teruk ni. Yang cacat kekal pun ada ni. Minta lah pada Allah. Maka Rasulullah ada, berapa lama dah kita guna macam ni? Barulah tak. Baru tak baru pun kan. Sebab dia 3 tahun pertama, kemudian masuk 3 tahun yang kedua tu dipulaukan dan sebagainya tak. Ya. Baru lagi kita ni, kita baru lagi diuji. Engkau dah, orang kata kau dah tekan button, surrender dah. Minta suruh Allah tolong kan. Padahal kita baru diuji. Sedangkan umat-umat terdahulu tu bukan takat 2-3 hari tau. Bertahun, berpuluh tahun, beratus tahun. Bukannya sikitnya hal. Kita baru lagi ni. Ya. Aku malu nak minta pada Allah SWT kan. Sedangkan kita baru lagi diuji. Tak ada. Orang kata akal tu tak kuat lagi. Engkau dah surrender dah. Jadi sabarlah atas ujian ni. Sebab kesabaran itu dia akan mengukuhkan iman kita. Ya. Dan Rasulullah pun bersabar. Dan Rasulullah tak tahu pun. Dengan berkat kesabaran Nabi SAW. Allah Ta'ala hadiahkan sebuah negara kan, kepada Nabi SAW. Rasulullah tak tahu yang baginda akan berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kalau Rasulullah tahu, Rasulullah akan dah bagi tahu kepada para sahabat dah. Sabar dah kejap. Kita baru kena 6 tahun kan. Sabar lagi 6 tahun, esok lagi 7 tahun. Kita dapat dah tu. Tapi yang risau, tak tahu. Cuma Rasulullah menjalankan apa yang diperintahkan. Rasulullah tak tanya Allah pun, ya Allah bila aku nak berjaya ni, dah lama dah aku buat ni. Tak, sabar. Menjalani ketaatan tu dengan penuh kesabaran. Sebab dengan kesabaran itu, berkat kesabaran itu dia menghasilkan satu benda yang cukup manis. Natijah yang cukup manis. Dengan kesabarannya itu. Apa buktinya? 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi dengan kesabaran. 13 tahun Rasulullah sabar. Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya berhijrah ke Madinah. Satu hadiah harum. Sebab penduduk Madinah menerima kedatangan orang-orang muhajirin. Dan mereka menerima orang muhajirin sebagai saudara mereka. Jadi itu hadiah yang pertama lah. Hadiah yang kedua dia apa dia? Allah Ta'ala hadiahkan kepada dia Mekah. Kan? 8 tahun yang Rasulullah duduk di Madinah, Rasulullah telah berjaya masuk balik ke kota Mekah dan menakluki kota Mekah. 8 tahun. Padahal di Mekah tu Rasulullah 13 tahun kan. Di Madinah baru 8 tahun dah dapat masuk Mekah balik. Dan dapat tawan balik Mekah tu. Dan buang semua berhala dalam tu. Berkat kesabaran tadi tu. Ya. Ini perancangan ini Rasulullah tak tahu. Siapa pun nak tahu, Allah Ta'ala yang maha merancang. Jadi ini kita follow je lah. Sabar dengan ketaatan itu. Dah lah Rasulullah dapat takluk masuk ke bumi Mekah. Kemudian apa lagi? Hadiah Allah Ta'ala bagi. Yang surah yang Imam baca tadi lah. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini surah yang terakhir turun dengan lengkap. Surah Al-Fatah, surah Izaja. Ya. Bila mana turunnya bantuan Allah SWT ini, maka kau akan lihat manusia ni berbondong-bondong masuk Islam. Itu jam kau tak payah cakap lagi dah. Pergi cerita orang ni Islam macam ni, Islam macam ni, tak payah cakap. Berbondong-bondong, mereka sendiri datang menyerah dia. Berkat dakwah Nabi 13 tahun di Madinah, ya, kesabaran Nabi dan juga para sahabat di Madinah, Allah Ta'ala hadiahkan last sekali orang-orang Mekah masuk Islam tanpa perlu kempen lagi dah. Mereka sendiri datang, mereka sendiri masuk Islam.
Ya, itu hadiah dia. Kemudian Allah Ta'ala hadiahkan apa lagi? Ya, bumi Madinah tu asalnya dikuasai oleh orang Yahudi. Ya, 10 tahun setelah berada di Madinah, orang Yahudi pun keluar habis. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Ini ketiga-tiga bani orang-orang Yahudi ini, mereka menguasai ekonomi di Madinah. Ya, mereka memporak-porandakan Madinah dengan mengadu domba dan memecah belahkan kaum Aus dan Khazraj. Ya, jadi orang kata apa? Besar pahala, besar ganjaran kalau kita bersabar. Ya, kalau kita bersabar. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala lah, ya, supaya bantulah saudara-saudara kita di Palestin macam itulah. Di samping mereka sabar dengan ujian yang diterima tu, insya-Allah Allah akan turunkan bantuan. Ya. Nah, tu kata besar tak besar yang perlu sabar ni, ya. Adapun sabar atas mengerjakan ibadah yang sunat dan sabar atas meninggalkan yang makruh dan yang harus, maka iaitu sunnah, ya, bukan wajib. Maksudnya sabar dalam ibadah sunat nafilah, kita buat solat duha, buat tahajud, ya, dan solat-solat sunat yang lain lah, ya, makanya digalakkan. Dia harus, right? Dia tak jadi wajib pun lah, ya. Demikian juga sabar atas membalas akan orang yang menyakiti dan yang menzalimi akan dikau, maka iaitu sunat juga. Kita balas balik perbuatan orang yang menzalimi kita itu, kan? Jadi sunat je, tetapi pahalanya sangat besar. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya saja disempurnakan akan sekalian yang sabar akan pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira banyaknya. Nabi SAW ketika peristiwa Fathu Mekah tadi disebut tak, Rasulullah berjaya menakluki Mekah. Maka ketika itu, ya, kalau Rasulullah nak balas balik perbuatan orang Mekah yang menzalimi Nabi, yang menzalimi para sahabat Nabi, boleh. Oh, dulu kau seret aku tak berapi, sekarang aku nak seret kau balik. Boleh buat. Ya, dulu kau buat macam ni semua boleh balas balik. Allah Ta'ala kata betul boleh balas balik. Tetapi sekiranya engkau memaafkan mereka, itulah yang terbaik. Nak balas balik boleh, balaslah setimpal. Kita dalam hukum Islam kita panggil qisas. Al-ainu bil-aini, al-anfu bil-anfi lah. Mata dengan mata, kalau dia buat, dia cederakan hidung kita, kita cederakan hidung dia balik. Kalau dia cederakan gigi kita, kita cederakan gigi dia balik. Ya, balas dengan setimpal. Tapi kalau kau maafkan dia, itulah yang terbaik, the best. Jadi Rasulullah telah memilih yang terbaik. Itu Rasulullah memaafkan penduduk-penduduk Mekah ini. Atas kemaafan Nabi tadi itu, berbondong-bondong orang masuk Islam. Sebab itulah dalam ayat ini sebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi orang yang bersabar, pahala bagi orang yang bersabar itu ketiadaan kira-kira. Di akhirat esok ditimbangkan, ya, pahala orang yang sabar di atas timbangan dan letakkan dia punya ni lah. Jadinya tak boleh nak kira infinity pahala orang yang sabar ni. Kita kalau kita main jemaah, kita dapat apa? 27 kan? Ganjaran 27, ya, pahala orang yang melaksanakan ibadah korban, dia akan dapat setiap darah yang tumpah itu diampunkan dosa macam-macam lah. Tetapi ini soal sabar ni dia tak ada ganjaran. Bukan sebab tak ada yang tak dapat, tak boleh nak diceritakan ganjaran tu sebab tak ada nilai. Bukan tak ada nilai, tidak ternilai pahala orang yang bersabar. Tidak ternilai, tak boleh nak kira. Kalkulator pun tak kira dah. Kalau letaklah timbangan pun timbangan jadi pusing macam ni kan. Timbang kilo lah, pusing beri tak boleh. Banyak sangat dia punya, berat sangat pahala orang yang bersabar. Sebab itu, ya, bila mana orang yang sabar ini, kadang Allah Ta'ala malu. Nak masukkan orang yang bersabar atas ketaatan ini ke dalam neraka. Amalnya tak banyak, tetapinya dia semayang, dia jalani perintah Allah dengan sabar, dia meninggalkan maksiat pun dengan sabar. Biasa-biasa, orang biasa tak. Tapi ganjaran cukup besar pahala dia.
Telah menghimpunkan Allah Ta'ala akan beberapa perkara bagi sekalian yang sabar, yang tiada menghimpun ia akan dia bagi yang lain daripada mereka itu, seperti mengampuni dosa dan rahmat dan pahala, dan jadi ikutan dan pertolongan. Kerana firman Allah Ta'ala, Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Suratul Anfal ayat yang ke-46. Artinya, bermula mereka itu sekalian yang sabar itu, yakni orang-orang yang bersabar, atas mereka itu ampun. Orang yang bersabar tadi akan dapat keampunan dari Tuhan mereka itu, dan juga nikmat kesabaran. Nikmat kesabaran tu kita akan dapat. Kita bukan dapat itu jam, kita kena sabar. Rasulullah 13 tahun di Mekah, jadi Rasulullah menjalani perit getir semua ni dah. Tapi bila kemanisan tu datang, bila baginda berhijrah ke Madinah, Rasulullah dah ada negara Islam yang pertama kat situ. Rasulullah mentadbir Madinah. Rasulullah mengatur ketenteraan dan bagai-bagai dah. Dan kemudian orang Islam pula masuk berbondong-bondong. Itulah kemanisannya. Dan mereka itu jua yang mendapat petunjuk kepada yang betul. Dan firman-Nya lagi, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Artinya, dan sabar oleh kamu. Ya, maksudnya bersabarlah kamu. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala serta sekalian yang sabar. Sungguhnya Allah Ta'ala akan bersama-sama dengan orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kemudian artinya menolong ia dan memelihara ia akan mereka itu. Dan firman-Nya, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Surah Sajadah. Ayat yang ke-4 dan yang ke-24. Artinya, dan menjadikan oleh kami akan setengah daripada mereka itu akan beberapa ikutan, dan menunjuki mereka itu dengan perintah kami tatkala sabar oleh mereka itu. Mereka bersabar dalam menjalani ketaatan pada Allah Ta'ala. Apa saja perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala perintahkan, mereka buat dengan sabar. Para sahabat, ya, bila mana mereka ini bermula daripada Mekah hinggalah ke Madinah. Contoh macam Sayyidina Abu Bakar, antara orang yang awal masuk Islam kan. Bila mana ya, Islam telah sempurna, maka rasa kemanisannya itu. Ya, seronok sebab dapat beramal dengan sempurna dah. Dan firman-Nya lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, yakni surah Az-Zumar yang ke-10 tadi, iaitunya hanya senya disempurnakan akan sekalian yang sabar akan pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira. Sesungguhnya telah menyebut Allah Ta'ala akan sabar di dalam Quran lebih daripada 70 tempat. Ya, ada 70 tempat ayat yang menceritakan tentang sabar. Dan sabda Rasulullah SAW, fi sabri ala ma taqrahu khairun. Rawahu At-Tirmizi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Artinya, ada pada sabar atas barang yang engkau benci itu kebajikan. Bersabar dengan benda yang kita benci. Tak? Kadang-kadang kita geram. Kadang-kadang orang suka provoke kita. Orang suka nak bagi kita marah. Dia tahu mungkin kelemahan kita macam ni. Kan? Makanya dia saja nak bagi kita sakit hati. Maka kita bersabar di atas kebencian itu. Ya, maka itu juga dapat pahala. Dan sabda Nabi Isa, alaihissalam, bahawasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih, melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Ya, kamu tiada mendapat akan barang yang kamu suka, kan, melainkan kamu sabar atas barang yang kamu benci. Ya, dan ketahui olehmu bahawasanya
sabar itu ada 3 pangkat, adapun 3 peringkat. Yang pertama, peringkat yang lebih tinggi dan lebih kuat, bahawa menghinakan ia akan yang menyeru kepada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan. Dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Dan orang yang sampai kepada ini pangkat masuk di dalam perhimpunan sekalian mereka yang yang dikatakan bagi mereka itu, innallaha qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Suratul Ahqaf ayat yang ke-13. Artinya bahawasanya mereka yang berkata, Tuhan kami Allah Ta'ala. Artinya mengesakan mereka itu akan Allah Ta'ala. Kemudian melazimkan mereka itu akan taat. Maka tiada ada ketakutan atas mereka itu. Dan tiada mereka itu duka cita. Dan mereka itu yang diseru dengan Ya ayyatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Suratul Fajr ayat yang ke 27 hingga 28. Artinya, hai yang mana-mana roh yang sentosa, kembali olehmu kepada Tuhan engkau pada ketika engkau reda dengan pahala lagi diredai pada sisi Allah Ta'ala dengan sebab amal engkau. Ini seru adalah ia pada ketika mati. Adapun pada hari kiamat, maka diserukan Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya masuk olehmu ke dalam tubuh hamba-Ku dan masuk olehmu ke dalam syurga-Ku. Dua ayat ni, 27, 28. Surah Al-Fajr. Yang pertamanya bila mana dia mati tak? Kadang-kadang selalu kita baca, kadang imam membaca tak? Ya ayyatuhan nasul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadamu dengan penuh keridaan. Ya. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke syurga-Ku, kata Allah Ta'ala, dengan orang yang sentiasa sabar dengan ketaatan tadi. Yang kedua, pangkatnya lebih rendah, tadi pangkat lebih tinggi, iaitu yang reda dengan apa saja yang Allah bagi. Ya, pangkat yang kedua lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama, dan menang oleh hawa nafsu, dan menyeru dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Kalah dengan apa? Dengan nafsunya itu. Ini lebih rendah lah. Ya. Sebab apa? Dia kuat menyeru kepada keinginan nafsu. Kemudian, dan mereka yang mempunyai pangkat ini setengah daripada puak yang dikatakan bagi mereka itu. Ya, dalam surah As-Sajdah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya, demi Allah selagi memenuhkan oleh kami akan api neraka Jahannam daripada jin dan manusia sekalian. Dan ada bagi orang yang pada pangkat ini dua alamat. Salah suatu daripada keduanya bahawa berkata ia, aku ingin akan taubat, tetapi beruzur atas aku. Okey, maka tiada loba aku padanya. Yang kedua ni, dia dalam masa dia menjalankan ketaatan, dia juga melakukan kemaksiatan. Dan dia nak tinggalkan maksiat tu susah. Sebab dia dah kata seronok, dah terasi dengan dia. Jadinya
Bukan dia tak nak tinggalkan maksiat, tetapi dia bukan aku tak nak taubat, tapi aku beruzur. Maksudnya aku ni susah nak tinggal. Ya. Kadang-kadang sebab persekitaran dia, kawan-kawan dia kan. Ni yang dalam hadis yang Bani Israel tu yang Allah suruh dia berhijrah. Yang cerita yang dia bunuh 99 orang kan. Dah seronok lah, dah biasa dah. Sampai yang ke-100 pun dia bunuh juga. Tapi dia nak berubah. Hati yang kata kena hijrah. Ya. Berhijrah. Hijrah apa? Macam dia diperintahkan hijrah tempat. Cari tempat yang baik. Cari pilih kawan-kawan yang baik. Tu yang dalam hadis pun sebut. Kalau kita berkawan dengan orang baik, ibarat kita berkawan dengan penjual minyak wangi. Kalau berkawan dengan orang yang buruk, orang yang jahat, seolah-olah kita berkawan dengan tukang besi. Ya, kawan dengan penjual minyak wangi, kita tak jual pun, kita tumpang je. Kan? Tapi dapatlah bau harumnya. Silap-silap dapatlah satu botol free je lah. Kawan dengan orang tukang minyak wangi. Tapi kawan dengan tukang besi dapat apa? Dapat hadiah asap. Dapat debu, dapat dia punya bara api. Lalas kita lalu baju pun berlubang. Itulah contohnya. Itu yang kata tadi, kena berubah. Maka orang yang ini putus asa lagi yang binasa. Alamat yang kedua, bahawa tiada ditinggal padanya keinginan kepada taubat, tetapi berkata ia. Yang pertama tadi dia nak taubat, tapi dia sebabkan dah seronok dengan maksiat, jadi susahlah mau tinggal kan. Yang kedua ni pula padanya tiada ditinggal padanya keinginan kepada taubat. Tak tahu ingin nak taubat langsung, tetapi berkata ia Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang, terkaya ia daripada taubatku, maka syurganya luas itu tiada sampai ia daripada aku. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan, dan tiada memakai ia akan dia, melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginan pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada perang, maka sentiasa yang membangkitkan akan agama melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Yang tadi, yang kedua tadi ni lagi teruk lah. Dia kekal dalam melakukan maksiat. Yang pertama tadi dia buat maksiat, dia nak taubat, tapi sebab persekitaran tidak membantu, dia terus kekal dalam maksiat. Teruk jugalah, tapi okey lah sikit. Tapi yang kedua ni mahampah lah. Kan? Sebab apa? Dia kekal melakukan maksiat. Bila orang ajak dia bertaubat, tak apalah. Kan? Esok-esok mana tahu Allah Ta'ala kan maha pengampun, Allah kan maha pemurah, Allah kan maha pengasih. Kan? Pokok esok Allah Ta'ala ampunkan dosa aku, mana tahu. Ni orang punya bahaya. Ini pemikiran cukup bahaya macam ni. Dia terus buat maksiat, dalam masa yang sama duk harap Allah Ta'ala ampunkan dia. Macam mana ni? Ya? Kita duk sembah petrol dalam api dengan harapan api itu padam. Macam mana? Duk harap api itu padam. Ambil petrol simbah, padam lah. Sebab petrol ni pun cecair juga, dengan harapan nak suruh padam kan. Macam mana? Jadi jangan duk harap lah. Janganlah mengharap. Ya. Tetapi terkadang yang menyeru kepada agama, dan iaitu akal, pada ketika itu hasil oleh sabar. Sebab itulah bila mana dia ni ada asas agama, ada keinginan untuk beragama, maka akalnya akan mula berfungsi. Tapi bila tidak ada keinginan untuk beragama, maksudnya tak ingin, tak terlintas langsung nak bertaubat, tak nak lantar langsung nak berada dalam kebaikan, maka tak dapat nak tolong lah. Tapi kalau hati dia pernah terlintas, ya Allah, tapi bila aku nak macam ni ya Allah? Dah berpuluh-puluh tahun hidup, semayang pun tak pernah cukup, dah macam budak-budak dah. Padahal umur semua dah 5 siri dah, 6 siri dah pun. Semayang pun tak cukup lagi. Macam mana macam budak-budak pula kan? Tapi itulah, tapi hati tu pernah tu minta, insya-Allah Allah Ta'ala akan bukakan pintu hati dia. Tapi harap-harap tak terlewat lah. Kan? Tuan-tuannya terbuka juga pintu hati dia. Dan iaitu akal pada ketika itu hasil oleh sabar.
ya, dan terkadang menang tentera syaitan, dan iaitu keinginan dan yang menyeru kepadanya. Itu yang kata tadi. Dalam masa dia duduk rasa konon-konon, ya, harap-harap dapat dah berubah. Tapi esok mari lagi syaitan ni, kan, kawan-kawan dia ajak lagi buat. Yang kita risau ini, Allah Ta'ala ni memang maha menerima taubat. Tak ada masalah, anytime. Sebab tu Allah Ta'ala, kadang-kadang Allah Ta'ala dia tertawa melihat hamba dia ni. Dia tak ada hamba aku tu, dia ni, dia buat maksiat tau. Kemudian dia taubat. Aku terima taubat dia. Bila tak lama je dia buat balik. Dia buat balik, dan dia taubat balik. Aku terima taubat dia. Kan? Dia lama buat balik. Dia bertaubat, aku pun. Tapi yang kita bimbang, Allah tu memang maha penerima taubat. Yang kita bimbang ialah ketika orang itu melakukan maksiat dan ketika itu nyawa dia diambil tanpa dia sempat bertaubat. Ini yang masalah ni. Allah Ta'ala tak ada masalah lah. Memang Allah Ta'ala terima taubat kan. Sebab bagaimana hamba-Nya kembali kepada dia, dia terima. Tapi yang dibimbangi takut-takut ketika mana dia ni jauh pada Allah, ketika itu nyawa dia diambil. Ini yang dibimbangi. Ya. Nah, sebab apa? Syaitan. Ingat, menyeru syaitan kepadanya. Dan pada ketika itu telah luput oleh sabar dan orang yang ada pada ini pangkat masuk dalam puak-puak yang bersungguh-sungguh. Apa itu? Ya. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Surah At-Taubah ayat yang ke-102. Artinya, yang mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik dan yang lain yang jahat-jahat. Mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat. Ya tu dia kata tadi. Dan waktu dia ni taubat, insyaAllah Allah Ta'ala terima taubat dia. Bimbang, takut-takut dia mati dalam maksiat. Mereka itu dan alamat bagi orang yang di dalam pangkat ini bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang dhaif dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Dan terkadang meninggalkan ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa, tiada pada setelah masa yang lain. Dan ia sentiasa duka cita atas lemahnya, dan berkekalan ia melawan akan hawa nafsunya dan memeranginya. Maka inilah perang yang lebih besar. Betul kalau Rasulullah sebut jihad yang paling besar ialah jihad melawan hawa nafsu. Nak berperang dengan nafsu. Pagi-pagi nak datang ke masjid ni kan. Berperang dengan nafsu ni . Nak tarik selimut ke apa ke nak. Nak bangun pagi. Saya kalau nak bangun pagi susahnya. Belakang nak duduk dulu kena macam-macam tak. Tetapi dia tetap lawan. Kan? Lagi dihasut, dibakar tak payah pergi, tak pergi. Lagi kita lawan dalam mengerjakan ketaatan. Contoh tuan-tuan, kalau kita rasa macam tak larat nak marilah hari ni masjid kan. Urat macam tak ni. Itu lagi lawan. Sebab lagi kita lawan, lagi besar ganjaran pahala dia. Ya? Itu sebab ujian. Sebab mana iblis setan suka kita buat kebaikan. Kan? Terutamanya subuh tak? Cabaran. Ya? Cabaran tu. Jadi benda-benda macam ni lah. Lagi dia buat macam ni, lagilah kita lawan dia. Lagi kita lawan. Dia kan kalah lah. Kan? Kalau ada hati kita berbolak balik, ini dalam nak buat berbaik ni. Betul ke guna sedekah sampai RM1 ni? Banyak sangat lah tu kan. Dia bagi, dia mula nak bagi. Kalau sikit-sikit sudah lah, janganlah banyak sangat. Itu bagi tu jam. Kan? Betul ke nak pergi masjid dia ni? Hujan ni. Takkan nak pergi lagi ni. Jangan ribut peti kat sana kan. Macam mana pun nak balik. Lagi je tu, lagi kita lawan. Ya, sebab bila kita lawan lagi besar pahala dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Maka kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Pertama, barang yang setuju dengan keinginan. Kedua, yang menyalahi ia akan dia, adapun yang setuju dengan keinginannya seperti sihat badan dan selamat dan kekayaan dan kemegahan, maka setengah dan sangatlah hajatnya kepada sabar.
Ya, sebenarnya kita bukan hanya sabar ketika kita sakit, ketika kita susah, ketika kita miskin. Memanglah kena sabar dah yang tu. Normal lah dah. Ya, ketika dia tiba musibah, biasalah, betul lah tu. Tetapi sebenarnya kita kena sabar ketika kita sihat. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ketika kita kaya, sabar dalam kita bersedekah. Ya, itu lagi perlu lagi lebih berhajatkan kepada sabar berbanding kita sabar ketika sakit. Memanglah normal lah. Kalau kita sakit tak, kawan-kawan kita datang ziarah tak, sabarlah ya, memang biasalah sakit ini kadang-kadang ambil masa sikit. Ya, normal lah perkataan tu. Tapi ada tak pernah orang jumpa kita, kau sihat, biar kau sabar dalam kesihatan kan? Kau sabar dalam kesihatan yang kau dapat ni. Tak ada pernah dengar pun. Mana ada orang sebut macam tu kan? Sebenarnya itu lebih memerlukan kepada kesabaran dalam melaksanakan ketaatan. Ya, kan jumpa dengan orang kaya tak, sabarlah tuan dah kaya, ya sabar banyak-banyak tuan. Kan? Tak ada. Tapi kalau orang kaya jatuh miskin, memang akan jumpa tak? Kau sabarlah, ini ujian Allah. Tuan jangan bimbang. Dengan kesabaran kau, puasa balik, kau akan naik balik. Itu normal lah. Ayat-ayatnya itu biasalah. Orang kata apa? Yang biasa, dalam masalah. Tapi dalam kita sihat, dalam kita kaya, dalam kita bermudah-mudahan, kira-kira itu lebih berhajatlah kepada sabar. Kerana jika tiada ia sabar, nescaya melampaui ia dan berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dan mengikut keinginannya, maka jatuh ia di dalam kebinasaan. Tubuh badan yang sihat, patutnya dia sabar dengan ketaatan tak? Tapi tak sibuk. Main golf sana, cuti sana, pergi sana. Merayau merata tak? Kan? Kemudian buat ada duit lagi, buat maksiat tu. Kan? Sebab apa? Dia senang, duit banyak, dia pun sihat. Makanya dia gagal, dia tidak sabar dalam menjalani ketaatan. Dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar. Dan sabar dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita sihat, lebih sukar lagi. Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhum, dia disudi akan kami akan percubaan kesusahan, maka sabar oleh kami. Dan disudi disuli kami dengan percubaan kesenangan, maka tiada kami sabar. Ya, masa diuji dengan usaha boleh sabar, tapi bila uji dengan kesenangan tak sabarlah. Bermula makna sabar padanya bahawa tiada cenderung ia kepadanya dan mengetahui akan bahawasanya sekalian yang demikian itu penaruhan pada sisinya, selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir, dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengannya, dan bahawa tiada lalai ia kerananya. Maksudnya nikmat yang kita dapat tadi tu, kita tidak berlebih-lebihan lah. Kan? Guna nikmat sihat sebaik mungkin untuk solat, untuk ibadat. Harta kekayaan kita gunakan untuk kembalikan kepada jalan Allah. Selamatlah tu. Dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya. Adapun yang kedua, iaitu barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu, maka 4 bahagi. Bahagi yang pertama, mengerjakan taat. Dan bermula nafsu liar ia daripada setengahnya dengan sebab malas, seperti sembahyang, dan daripada setengah dengan sebab kikir, seperti zakat. Dan daripada setengahnya dengan sebab keduanya seperti haji dan perang sabil, dan sabar atas taat itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. Dan berhajat orang yang mengerjakan taat itu kepada sabar pada 3 masa. Yang pertamanya, pada masa yang pertama, pada permulaan mengerjakan ibadat. Mula-mula kita nak jinakkan diri kita dengan masjid, nak jinakkan diri kita dengan kuliah, nak jinakkan susah. Macam-macam cabaran datang. Kali pertama datang masjid, kita rasa sebab salah. Kan? Orang nak apa saya tengok aku ni macam ni? Macam aku tak pernah pergi masjid? Kan? Kita rasa macam padahal tak ada apa pun. Kan? Kadang saya pernah pergi masjid tu, kalau orang keluar dari masjid, orang gaduh dah. Ustaz, kenapanya? Saya baru datang masjid, datang apa salah? Tapi dia orang tengok saya macam saya bersalah. Ya. Memang
Betul lah tu. Kan? Kita yang rasa macam tu sebab apa? Ini semua syaitan-syaitan datang nak suruh kita tak mari dah. Tak? Kena pula kawan tu dia mari masjid kali pertama. Orang Melaka kan gua kasau. Kan? Engkau baru nampak pintu masjid ke? Dah, tak mari dah lah tu. Kan? Kau baru nampak. Selama ni kau lalu je. Tak mari dah lepas tu. Kan? Sebab dia cukup sensitif pula. Jadi bila orang macam ni tuan-tuan, kita raikanlah dia. Kan? Raikan dia. Nak balun masa bila? Dia dah biasa datang esok, baru kita balun. Oi, dulu kau susah datang. Sekarang dia Alhamdulillah kau datang. Dulu kau pintu masjid pun kau tak nampak. Bila dia dah biasa. Jangan dia baru jinak nak mari, kita dah balun. Nanti tu. Kan? Bagi dia. Dah biasa datang, dia pun dah okey, boleh pergi kenduri kenara, boleh apa semua nak. Itu jam pun nak sedap sikit lagi lah. Tapi tak apalah. Kalau dia berubah jadi baik kan. Ni kata tadi ni. Susah ni. Dengan menghasilkan ikhlas dan sabar daripada umpama riak masa yang kedua pada ketika mengerjakan taat. Ni kan susah. Sebab dia first time dia nak buat benda baik. Jadi macam-macam perasaan datang. Supaya tiada malas ia daripada menunaikan segala fardunya dan sunatnya. Maka yang ketiga kemudian daripada mengerjakannya, dan iaitu bahawa sabar ia daripada menyebutnya dan menzahirkannya kerana riak dan semangat. Maksudnya kita buat baik, tak perlulah kan sabar kita, menahan kita daripada kita menceritakan kebaikan kita itu. Dibimbangi ada perasaan riak. Kita dah sedekah tu, dah sedekah ni kan. Makanya kita tengok orang duk komen banyak-banyak cerita dah kan. Kita pun, kau tahu dah siapa yang bagi benda ni? Kau tahu tak siapa yang? Aku yang bagi ke tahu. Yang kau tak tahu kau ingat macam ni. Jadi kita bimbang, takut boleh timbul perasaan riak. Jadi bila makin riak tu habislah amalan kita kan. Jadi sabar je lah. Kan? Tak payah, kadang-kadang mulut kita ni nak tercakap. No, ini saya yang bagi ni. Itu saya yang bagi, nak tercakap lah. Tapi sabar. Bahagian yang kedua, meninggalkan segala maksiat. Dan sesungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW, Al-mujahidu man jahada nafsahu. Rawahu At-Tirmizi wa Ibn Hibban an Fadalah bin Abid radhiyallahu anhu. Maksudnya, bermula yang berperang itu mereka yang memerangi ia akan nafsunya. Itu juga ni kan, memerangi nafsu. Awal jihad ini ialah jihad dengan nafsu. Dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar daripada sabar atas mengerjakan taat. Ya, sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih sukar daripada sabar dalam mengerjakan ketaatan. Istimewa maksiat yang sudah diadatkan. Terutamanya kita dah sebati dengan benda tu memang sukar nak tinggal. Sebab tu bila mana Rasulullah tegur orang-orang Arab jahiliah menyembah berhala, mereka lawan balik. Mereka balas balik. Kenapa engkau nak halang kami pula? Sedangkan amalan yang kami buat ini dah turun-temurun lama dah kami buat. Engkau tiba-tiba datang pandai-pandai pula nak kata suruh sembah Tuhan kau. Kan? Susah. Kerana bertolong-tolong padanya tentera hawa nafsu dan tentera adat. Ya? Maka jika berhimpun kepada keduanya oleh mudah mengerjakannya, nescaya tiada sabar daripadanya melainkan as-siddiq, kan, kebenaran. Artinya orang yang banyak benar bermula yang demikian itu seperti mengumpat dan berdusta dan berhajat pada menolak akan yang demikian itu kepada sabar yang bersangatan. Betul dah kita punya dosa lidah ni lah kan, memang mudah sangat. Kita mungkin tak buat maksiat yang berat-berat, tapi dosa lidah kita biasa buat. Mengumpat orang, sangka buruk kat orang kan itu. Bahagi yang ketiga, barang yang tiada bersangkutan paut, dia tidak bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, tetapi baginya ikhtiar pada menolaknya. Seperti menyakiti akan dia oleh orang yang lain dengan lidah atau dengan tangan, maka sabar atasnya dengan ketiadaan membalas. Orang kata kat dia, orang menzalimi dia, dia bersabar di atas ketaatan, dia cuma angkat tangan minta pada Allah sajalah yang bantu dia. Membalasnya, berfirman Allah Ta'ala, وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. Surah Ibrahim ayat yang ke-12. Artinya, dan demi Allah,
selagi akan sabar oleh kami atas menyakiti kamu akan kami. Ya, bersabarlah. Bahagi yang keempat, barang yang tiada masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar, seperti mati kekasih dan binasa harta dan segala bala, maka sabar atasnya setinggi-tinggi atas pangkat. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sabar di dalam Quran atas 3 pangkat. Sabar atas menunaikan segala fardu, dan baginya 300 pangkat. Dan sabar atas yang diharamkan Allah Ta'ala, dan baginya 600 pangkat. Dan sabar atas bala pada ketika jatuh ia dengan terkejut, dan baginya 900 pangkat. Ini yang berlaku pada Nabi Ayub alaihissalam. Allah Ta'ala uji dia kan. Mula-mula bila mana iblis dia kata apa? Alah, Ayub ni dia boleh tahan perintah Allah sebab dia senang, anak-anak banyak, isinya ramai, hartanya banyak, kan, dia pun sihat. Sebab tu dia boleh tahan perintah Allah. Kan? Sebab dia dah memang senang. Tak ada apa nak fikir. Sebab tu dia boleh tahan. Maka Allah Ta'ala uji. Ayub ini dia tak laku bukan sebab benda ni. Aku tarik pun dia tetap tak perintah aku. Kan? Maka Allah uji Nabi Ayub alaihissalam. Kan? Matikan, musnahkan tanaman-tanaman dia, ladang-ladang dia habis rosak. Matikan anak-anak dia dengan penyakit. Ya, isi dia habis lari. Tinggal dia seorang. Ya, dan Allah akan timpakan penyakit ke atas dia. Ya, sakit yang susah tak boleh ubat. Habis rata dah ubat dia ni. Tapi dia tetap sabar dan tak perintah Allah. Ya? Sampai daripada duduk rumah besar lah, sebiji lah, bukan sebiji lah, lebih kurang macam cerita ibu mertua aku lah. Kan? Kasih selamat tu daripada duduk rumah atas sampai duduk kolong lah. Tapi Nabi Ayub lagi teruk, bukan duduk kolong, duduk kat tepi tong sampah. Kan? Tempat pembuangan sampah, duduk situ. Tak teruk. Allah uji dia. Sebab nak tengok, betul tak Ayub ni, dia ni hanya tak perintah aku ketika dia senang. Sampai peringkat bila mana dah teruk sangat ni, makanya Nabi Ayub pun doa pada Allah, Rabbi ini masih dur. Sebenarnya aku ni ya Allah telah ditimpa penyakit, ya Allah sembuhkan aku. Maka Allah telah perintahkan Nabi Ayub, kau hentakkan kaki kau. Bila hentakkan Nabi Ayub, hentakkan kaki dia, hentak pun tak kuat. Hentakkan kaki, keluar mata air. Bila keluar mata air, Nabi Ayub mandi dengan air tersebut, kan? Habis hilang semua penyakit, kulit-kulit semua jadi cantik, kembali handsome balik. Tapi sebelum itu, isteri Nabi Ayub yang masih lagi setia dengan dia, minta pada Nabi Ayub, wahai suamiku, kau kan Nabi, mintalah pada Allah. Ya, mintalah pada Allah. Sebab bila kau berdoa, confirm Allah Ta'ala akan bagi. Sebab kau Nabi. Sekarang Allah nak tolak. Mustahil Allah Ta'ala mesti bagi. Tu yang dia tanya pada isteri dia. Macam Rasulullah tanya pada sahabat lah. Berapa lama dah kita hidup senang? Berapa lama dah kita hidup senang? Harta yang banyak, ladang-ladang, anak-anak ramai semua. Berapa lama? 80 tahun. Ya? Berapa lama aku diuji? Berapa lama aku sakit? 18 tahun. Tak sampai separuh pun. Engkau nak minta aku doa pada Allah. Aku diuji, tak sampai lagi separuh. Separuh daripada 80, 40 kan. Tak sampai lagi, suku pun tak sampai lagi. Engkau dah suruh aku minta pada Allah. Itulah kita manusia. Kan? Waktu kita senang, sihat, kita lupa tak. Dan kita sakit, ya Allah, susahnya sakitnya nak. Tapi itulah. Kan? Sabarlah di atas ujian. Atas sebab itu yang Allah uji, dan Nabi Ayub berjaya atas ujian Allah. Selamat dia. Kemudiannya, dan tak kala adalah iman yang sempurna itu bersusun daripada sabar dan syukur, maka menyebut hamba kemudian daripada sabar itu akan syukur. Sabda Nabi SAW, al-imanu nisfani, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Hadis rawahu al-Baihaqi wal Qadai an Anas radhiyallahu anhu. Artinya bermula iman itu dua nisf. Maksudnya iman itu separuhnya ada dua. Makanya satunya, separuh daripada ini ialah sabar, dan separuh lagi ialah syukur. Kerana iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati dan perkataan, dengan lidah dan perbuatan, dengan anggota, dan ketiga-tiganya terbahagi atas dua bahagi. Pertama, mengerjakan yang disuruh daripadanya,
maka iaitu hakikat syukur. Benda yang Allah Ta'ala suruh kita buat, maka kita buat. Sebab apa? Sebab Rasulullah kan sebut, bila mana Rasulullah beribadat sampai bengkak kaki, kaki Rasulullah, beribadat sungguh-sungguh, maka Sayyidatina Aisyah pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau beribadah macam ni teruk ni? Sampai kaki pun bengkak-bengkak, nak berjalan pun susah, mata kau pun kuyu dah. Kenapa sampai macam ni? Beribadat teruk. Rasulullah jawab apa? Ala an akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tanda Rasulullah bersyukur ialah Rasulullah mengerjakan, sentiasa manfaatkan syukur pada Allah, mengerjakan ibadat. Itu ini kata tadi ni, pertama mengerjakan yang disuruh daripadanya, maka iaitu hakikat syukur. Itulah hakikat syukur. Bila mana kita melaksanakan ibadah itu tanpa kita rasakan ibadah itu memberatkan, maksudnya kita buat ibadah, kita tak rasa ibadah tu menyusahkan kita. Yang merasakan ibadah itu susah ialah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri orang munafik. Sebab orang munafik ni bab ibadah cukup malas ke bawah balok. Terutamanya kalau dia nak solat isyak, dia nak solat subuh. Sebab tu zaman Rasulullah kalau nak kenali ciri-ciri orang munafik itu, tengok dia. Isyak mari tak mari, subuh mari tak mari tak. Tapi jangan kita kata pula hari ni, kau subuh tak ada, isyak tak ada, kau munafik kau. Kan. Yang munafik hakiki itu zaman Rasulullah. Adapun yang hari ni, dia ciri-ciri je lah. Tak ada lagi tuduh macam tu pula. Tak ada macam tu. Sebab munafik zaman Rasulullah ni, taubat tak diterima, ibadat tak diterima. Dia semayang lah macam mana pun, Allah Ta'ala tak terima taubat dia. Inna munafiqina wal kafirina fi jahannam. Orang munafik dengan orang kafir, makanya sama-sama duduk dalam api neraka. Satu geng. Yang keduanya, meninggalkan yang dilarang. Tadi mengerjakan, sabar dalam bersyukur dengan ketaatan. Yang keduanya, meninggalkan yang dilarang daripadanya, maka iaitu hakikat sabar daripada maksiat. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita selesai bahaskan dalam bab yang keempat. InsyaAllah pada kuliah akan datang, kita akan masuk pula pada bab yang kelima, iaitu pada menyatakan syukur. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT, seorang kelemahan dan kekurangan, saya mohon ampun dan maaf daripada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا الفهم وعملا مقبولا. اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.